وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله ولهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Soal jika ditanyai orang akan kita, fi'il itu adakah qadim atau baharu? Ini kita bahas sifat zat dengan sifat fi'il. Sifat zat iaitu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat fi'il sifat yang hasil daripada sifat zat. Yang kedua, sifat zat lawannya adalah mustahil. Sifat fi'il lawannya adalah tidak mustahil. Seperti sifat fi'il kita kata memberi rezeki dan menahan rezeki, menghidupkan lawannya mematikan. Kedua-duanya ada pada Allah. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Tetapi sifat hidup lawannya mati. Sifat hidup ada pada Allah, sedangkan sifat mati tidak ada pada Allah. Itu namanya sifat zat. Baik, soalnya, jika ditanyai orang akan kita, fi'il maknanya sifat fi'il. Sifat fi'il iaitu sifat yang hasil daripada sifat zat. Seperti kita kata menghidupkan, mematikan, ya. Adakah qadim atau baharu? Adakah sifat itu qadim atau sifat itu tidak qadim? Sifat fi'il, menghidupkan, mematikan, ya. Baik. Maka jawab olehmu, wahai orang yang ditanya, yaitu sifat fi'il baharu, bukannya qadim. Apa sebab? Kata jumhur Asy'ari itu menurut majoriti ulama yang berpegang dengan Asy'ariyah, yaitu manhaj yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka manhaj atau metod yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mereka yang mengikuti perjalanan tersebut mengatakan bahawasanya sifat fa'il itu adalah baharu, bukannya qadim. Artinya, mereka yang mengikuti perjalanan atau manhaj atau metod Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, minoriti berpandangan bahawasanya sifat fa'il itu adalah qadim, bukannya baharu. Dan mereka yang berpegang dengan sifat fa'il itu adalah qadim,
sama dengan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana Abu Mansur Al-Maturidi serta orang yang mengikutinya, mereka berpendapat dan berpegang bahawasanya sifat fi'il itu adalah qadim. Baik. Tapi jumhur atau majoriti ulama yang berpegang dengan fahaman Asy'ariyah, mereka mengatakan bahawasanya sifat fi'il itu adalah baharu, bukannya qadim. Baik. Kenapa? Kerana i'tibar. I'tibar artinya dipandang pada sudut. Kerana i'tibar dipandang pada sudut mana? Yaitu pada sudut kepada kesudahannya, yaitu kesudahan sifat fi'il. Sifat fi'il itu adalah hasilan daripada sifat zat, sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Seperti kudrah. Kudrah artinya berkuasa. Berkuasa pada mengadakan dan mentiadakan. Maka sifat fi'ilnya adalah yaitu mengadakan dan meniadakan. Itu dipanggil sifat fi'il. Kerana kedua-duanya itu sabit bagi Allah Ta'ala. Yang mengadakan pun Allah, yang meniadakan pun Allah juga, maka dikatakan sifat fi'il. Maka itu dipandang pada sudut kesudahan, yaitu daripada sifat zat. Kesudahannya sifat fi'il, mengadakan dan meniadakan, maka itu dikatakan baharu. Baik. Dan kata jumhur orang Maturidi, artinya majoriti ulama yang berpegang dengan Abu Mansur Al-Maturidi pula berpandangan yaitu qadim, yakni sifat fi'il itu adalah qadim. Ini kata Maturidiyah. Namun kata pengarang tu jumhur, artinya ada di kalangan Maturidi yang berpandangan sama dengan jumhur Asy'ariyah. Dan minoriti daripada Asy'ariyah, mereka ada berpandangan menurut majoriti ulama Maturidiyah. Kenapa terjadi demikian? Kerana daripada sudut pandang yang berbeza. Yang Asy'ariyah, mereka mengatakan baharu itu kerana dipandang pada sudut asalnya adalah daripada sifat zat, tapi kesudahannya adalah sifat fi'il. Maka dipandang pada kesudahan itulah dikatakan ianya tidak qadim, ianya adalah baharu, kerana dia sifat fi'il, itu sifat perbuatan. Baik. Dan kata jumhur orang Maturidi atau Maturidiyah, iaitu qadim, sifat fi'il. Sebab kerana i'tibar, iaitu dipandang pada sudut mana? Kepada permulaan sifat fi'il. Karena permulaan sifat fi'il itu adalah sifat zat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Seperti sifat idrak, seperti sifat takwin. Takwin ini makna mengadakan. Tetapi sifat kudrah artinya berkuasa. Berkuasa mengadakan dan berkuasa tidak mengadakan, makna berkuasa untuk meniadakan. Itu meniadakan dan mengadakan itu adalah sifat fa'il. Tapi asalnya mana? Daripada kudrah, sifat zat. Maka oleh kerana puncanya adalah qadim, maka automatik dia adalah qadim juga. Baik. Kerana i'tibar kepada permulaan, iaitu masyhur. Ini sudah pun masyhur. Dilihat kepada permulaan, kerana masyhur apa dia? Telah diketahui oleh semua orang bahawasanya sifat zat itu adalah qadim. Maka sifat fi'il yang terlahir daripada sifat zat, maka automatik ianya juga adalah bersifat dengan qidam ataupun qadim. Ini kata jumhur Maturidiyah. Ala kulli hal, artinya
masalah sifat fi'il ini adakah qadim atau bukan qadim, ianya adalah furu'ul aqaid nama dia. Furu'ul aqaid artinya perkara-perkara yang khilaf, yang tidak membawa kepada kufur di dalam masalah akidah. Yang membawa kepada kufur dipanggil usulul aqaid. Dalam masalah usulul aqaid maka tidak boleh berkhilaf sesiapa sahaja. Contoh seperti Allah Ta'ala wujud ataupun tidak wujud, itu usulul aqaid. Apakah wujud itu sifat atau bukan sifat, itu furu'ul aqaid. Demikian juga adakah sifat fi'il ini qadim atau tidak qadim, itu furu'ul aqaid, yaitu cabangan daripada masalah akidah yang tidak menjejaskan akidah orang yang berkhilaf dalam masalah ini. Baik, itu dikatakan furu'ul aqaid. Jadi kalau seandainya orang dia berkhilaf, tidak sependapat dalam masalah yang furu' di dalam akidah, maka jangan kita menidakkan pandangan dia. Contoh sifat fi'il ni tadi, yaitu ihya wa imatah, yaitu menghidupkan, mematikan, ijad, mengadakan, i'dam, meniadakan, itu semua sifat fi'il. Imatah atau ihya, menghidupkan dan mematikan, itu terkandung di dalam sifat kudrah, karena mematikan dan menghidupkan itu adalah daripada ta'alluq sifat kudrah, dipanggil ta'alluq taksir. Baik, demikian juga seperti mana mengadakan dan meniadakan. Baik, sebab itu sebagian ulama menamakan sifat ini, sifat fi'il ini dipanggil sifat takwin. Takwin makna mengadakan. Seperti contohnya orang masak beras, masak nasi. Masak nasi itu dipanggil apa dia? Kudrah. Setelah menentukan masak atau tidak masak dengan dimatikan api, ditinggalkan bara dia, maka itu dipanggil sifat takwin, menentukan masak atau tidak masak. Tetapi dari sudut beras itu dibakar, dijerang atas api, itu dipanggil kudrah. Penentuannya dipanggil takwin. Ini dalam perbahasan masalah sifat kudrah, dibahaskan dalam kitab Tuhfatul Murid, iaitu syarah kepada matan Jawharatul Tauhid yang kita baca. Baik, kemudian yaitu masyhur kata ulama radhiyallahu anhum dalam bicara, yaitu dalam perbahasan seperti ikhtilaf, sama juga hal keadaannya. Ini masalah sifat apa dia? Masalah sifat fa'il. Namun ada lagi masalah, yaitu yang diperbahaskan. Adakah sifat ma'ani itu 7, kemudian ditambah lagi 2? Yang 2 tambahan ini, itu juga dia kata ikhtilaf antara keduanya, itu yaitu qadim atau tidak qadim di dalam sifat takwin. Karena sifat takwin ini sebagian ulama memasukkan dia daripada jumlah sifat ma'ani. Takwin sifat ma'ani, kata sebahagian. Kata Asy'ariyah, takwin bukan sifat ma'ani. Sebab itu kalau kita mengaji ditambah dengan takwin, kudrat, iradan, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin, tambah lagi 2. Maka oleh kerana itu sebahagian ulama Asy'ariyah, jumhur atau majoriti, mengatakan bahawasanya takwin itu sifat fi'il. Sifat fi'il bukannya sifat yang qadim, dia sifat yang baharu. Oleh kerana itu jangan dimasukkan dalam jumlah sifat ma'ani. Itu kata jumhur Asy'ariyah. Baik. Tapi bagi Maturidiyah, jumhur Maturidiyah mengatakan bahawasanya sifat takwin, takwin makna apa dia? Mengadakan. Itu adalah sifat zat dan ianya qadim. Maka bagaimana? Dimasukkan sebahagian daripada sifat ma'ani. Baik, ini cuma khilaf di kalangan para ulama kita. Tapi yang ittifaqnya 7 itu ittifaq, maka sebab itu dinyatakan 7. Yang khilaf tidak dibawa masuk, tidak dibawa masuk dalam sifat ma'ani. Baik. Maka kata Imam Asy'ari, maknanya kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari,
Kalau kita baca Al-Ash'ari, Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari, daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi yang sangat detail dalam menceritakan satu-satu hadis. Perbuatan Nabi diceritakan sangat detail. Siapa dia? Abu Musa Al-Ash'ari. Maka daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari inilah lahirnya Abul Hasan Al-Ash'ari yang sangat detail. Baik. Maka kata imam tu makna apa dia? Imam maknanya mayuqtadabih. Mayuqtadabih artinya orang yang diikuti. Itu makna imam. Macam orang sembahyang ada imam, yang mengikut dipanggil makmum, yang diikut dipanggil imam. Maka imam artinya yang diikuti oleh orang lain. Maknanya imam angkat takbir, kita angkat takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Tak. Itu dia kata imam. Imam akan bagi arahan Allahu Akbar, rukuk, semua rukuk. Sami Allahu liman hamidah, semua orang bangun, ya, berdiri tegak balik. Maka Imam Ash'ari artinya yang diikuti oleh orang di dalam masalah akidah atau usuluddin. Maka kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu pemuka ahli sunnah wal jamaah, yaitu baharu. Maknanya sifat takwin itu bukan sifat zat, dia sifat fi'il. Kalau sifat fi'il artinya dia adalah baharu, bukannya qadim. Iktibar dipandang pada sudut kesudahan sifat fi'il tersebut yang kita sebut tadi. Baik. Dan kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu mana? Sifat takwin, ya. Qadim artinya bersifat dengan kidam. Seperti artinya sama seperti. Baik. Dan kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, direngkaskan Abu Mansur Maturidi, yang betul dia, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu apa dia? Yaitu sifat takwin, merujuk kepada sifat takwin itu qadim artinya bersifat dengan qidam. Ianya tidak berpermulaan sifat takwin, bukannya baharu. Bila dikatakan qadim artinya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menafikan baharunya sifat takwin. Tetapi bagi Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mensabitkan bahawa sifat takwin itu adalah baharu. Sifat takwin ini, yaitu kita kata contohnya tadi, seperti memasak tadi, ketika pasang api direbus beras tersebut, itu masih ta'alluq qudrah. Ketika mana nak menentukan masak atau tidak, yang itu kerja takwin. Ini contoh untuk kita mudah faham. Maka kata Maturidi, takwin ini seperti, maknanya sama seperti kedudukannya sifat qudrat dan sifat iradat daripada sifat ma'ani yang 7. Sama kedudukan dia. Artinya sifat takwin itu seperti mana sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Baik. Maknanya qadim lagi azali. Dan tafsilnya, ya, kata itu maknanya keterangan ini berkenaan dengan sifat takwin. Tafsilnya, tafsil makna perinciannya, ya, penjelasan secara terperincinya telah tersebut dalam segala kitab yang mutawwalat. Mutawwalat maknanya kitab yang panjang-panjang perbahasannya. Itu dia panggil mutawwalat. Baik. Maka antara kitab yang menyebutkan berkaitan dengan perkara ini ialah kitab ini, ya, namanya kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Ini syarah kepada matan ini tapi dalam bahasa Arab. Tapi saya tak pasti, rasa saya mungkin ada di Masjid India terjemahan dia. Kalau ada, kalau kita ada masa kita ke Masjid India, ya, cuba tanya dia, ada tak kitab terjemahan kitab Tuhfatul Murid? Kalau ada, beli. Baik. So khabar kita kumpul 10 tahun, kan, setiap hari beli, boleh beli sebuah kitab atau banyak kitab boleh kita beli. Baik. Kemudian maka kata baik. Maka wajiblah atas kamu, kata kami. Maka wajiblah atas
kamu atau kami lah, makna kami kita, ya. Ni kitab-kitab lama, kami ni makna kita. Maka wajiblah atas kami, maknanya pada wajib atas dia. Kalau kaedah kitab lama dipanggil wajib syarak, maknanya kalau tak tahu berdosa. Maka wajiblah atas kami mengetahui, maknanya secara syaraknya berdosa kalau tidak mengetahui. Tahu apa? Daripada ta'alluqnya sekiranya sifat yang ada ta'alluqnya. Maknanya sifat yang berta'alluq itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, yang berta'alluq cuma 6, iaitu kudrat, iradat, ilmu, sama', basar dan kalam. Sifat hayat tidak ada ta'alluq, ya, sifat hayat tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq cuma 6 daripada 7. Baik. Maka kata pengarang ini, maka wajiblah atas kami. Maknanya wajib secara syarak di atas kita. Apa makna wajib syarak? Wajib syarak dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ini kelima-lima sembahyang ini wajib secara syarak. Maknanya dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan dalilnya adalah dalil yang qat'i, yang putus, yang tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Baik. Demikian dia kata, sifat ma'ani yang 7, 6 daripadanya berta'alluq, maka wajiblah kita ketahui. Baik. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Wajib ni makna apa sini? Kemungkinan kita kata wajib kifai. Maknanya fardu kifayah. Seorang tahu lain tak payah. Maknanya kena ada orang yang tahu ta'alluq sifat ma'ani. Kalau tak tahu semua, maka berdosalah orang yang tidak mengetahui, ya. Sekampung semua orang tak tahu ta'alluq sifat ma'ani, maka berdosa habis kampung. Baik. Kemudian ta'alluqnya sekalian sifat yang ada ta'alluqnya, yakni sifat ma'ani yang 6 daripada 7. Ta'alluq tu apa dia? Ta'alluq ni kita katakan ruang lingkup tugasan sifat tersebut. Dia kata sifat pada tugas ini atas jalan memahami sahaja. Jangan dijadikan isu, ya, karena sekarang orang senang sangat ambil cakap orang dijadikan sebagai isu. Tengoklah tu. Dia kata macam tu. Allah Ta'ala ada kerja. Kalau ada kerja, ada majikan. Allah pula bekerja kepada siapa? Ini semua dia ambil satu perkataan, kemudian dicanang-canangkan kepada orang dengan tujuan itu jangan mengaji sifat 20. Walhal itu adalah sebahagian daripada turuqut tadris, iaitu metodologi PNP. Cara belajar aja supaya kita senang faham. Supaya kalau kita katakan kudrah, berkuasa, dita'alluq kepada mana? Dita'alluq kepada segala yang harus sahaja, tidak kepada yang wajib, tidak kepada yang mustahil. Baik, ini nanti kita akan bahas dalam ta'alluq dia dalam bab yang akan datang. Tapi paling tidak dia kata kena ada orang tahu, terutamanya orang yang mengajar ilmu tauhid. Kalau mengajar ilmu tauhid dia pun tak tahu ta'alluq, maka ini orang penipu. Penipu. Ta'alluq ni mudahnya bagaimana? Iaitu kerja atau ruang lingkup kerja satu-satu sifat. Baik, seperti kita kata tadi, kudrah mengadakan, iaitu ta'alluqnya mengadakan segala mungkin perkara yang harus sahaja dan meniadakan. Baik. Yang wajib tidak dita'alluq, yang mustahil juga tidak dita'alluq oleh sifat kudrah. Kalau begitu lemahlah Allah Ta'ala, kerana tidak boleh mengadakan yang wajib dan tidak boleh mengadakan yang mustahil. Maka itu bukannya lemah, itulah dikatakan kesempurnaan. Kalau kita kata boleh Allah Ta'ala mengadakan yang mustahil, artinya boleh Allah Ta'ala mengadakan isterinya, anaknya, kawan-kawannya, boleh. Walhal daripada awal kita katakan hukum akal mustahil itu tidak tergambar oleh akal akan kewujudannya. Atau
ringkasnya tidak wujud sama sekali perkara mustahil. Seperti apa contoh? Seperti mak bapak Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Kalau itu mustahil, tidak dapat terima akal adanya, bagaimana Allah boleh mengadakan ibu dan ayah dia, mengadakan isteri dia? Baik, kerana apa dia? Kerana itu bukan ta'alluq sifat kudrah. Ini kita kata ta'alluq tadi, yang mustahil. Kalau yang wajib, bolehkah Allah Ta'ala mengadakan diri dia sedangkan dirinya dah wujud? Itu mustahil, dipanggil tahsilul hasil yang mustahil. Mengadakan sesuatu yang telah pun ada, maka tidak dapat diterima oleh akal. Baik. Sebab itu kena tahu, dia kata ada orang yang tahu akan ta'alluqat, iaitu ta'alluq sifat ma'ani. Dan kerana itulah kata musannif, iaitu kata pengarang Ibrahim Al-Laqani dalam masalah yang lagi akan datang. Nanti dia akan sebut ta'alluq ni sampai dia punya bab, baru kita akan sebut ta'alluq bagi sifat ma'ani yang 6 daripada 7. Itu ta'alluq sifat kudrah, ta'alluq sifat iradat, ta'alluq sifat ilmu, ta'alluq sifat sama', ta'alluq sifat basar, dan ta'alluq sifat kalam. Baik, bila nantilah dia katakan datang disebutkan. Baik, kemudian kata musannif, fahal lahu idrakun au idrakun nau la khulfu. Kan khulfu ya, di sini dalam kitab saya khulfu, bukan khalfu belakang. Khulfu itu makna tidak sependapat. Wa inda qaumin sahha fihi al-waqfu fahal lahu idrakun nau la khulfu. Wa inda qaumin sahha fihi al-waqfu la. Fahal, maka adakah lahu bagi Allah Ta'ala itu idrakun, sifat idrak aula, atau tidak, makna tidak ada bagi Allah Ta'ala sifat idrak. Khulfu, makna khulfun apa dia? Tidak sependapat ulama khilaf tentang sifat idrak. Wa inda qaumin, dan di sisi satu kaum, maknanya ada pandangan ulama, sahha, telah sah, fihi, padanya, pada sifat idrak itu al-waqfu, iaitu KIV. Nah, tawakuf. Waqfu makna tawakuf ataupun KIV dulu. Jangan dihukumkan. Ada ke tak ada, itu kita tidak hukumkan. Ada tidak, tak ada pun tidak. Itu dipanggil al-waqfu, iaitu kita tawakufkan. KIV sahaja masalah ni. Baik. Makna 3 pandangan lah. Ada yang mengatakan ada sifat idrak bagi Allah Ta'ala, ada mengatakan tidak ada sifat idrak bagi Allah Ta'ala, dan yang ketiga tidak dimasukkan. Ada ke tak ada, itu cerita lain. Baik, yakni jika ditanyai orang akan dikau lagi, adakah mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla itu sifat idrak? Ya, adakah mempunyai bagi Allah itu Azza wa Jalla itu sifat idrak? Ada ke tidak sifat idrak? Ya. Idrak itu apa dia? Sifat memperdapatkan sesuatu. Memperdapatkan macam mana? Seperti kita kata, ya, air laut, bagaimana kita rasa air laut? Masin. Maka masin itu dipanggil idrak tu, iaitu memperdapatkan rasa masin pada air laut. Kalau kita macam mana? Dengan kita rasa dengan lidah. Air laut yang kita rasa kemungkinan lah, saya tak tahu, jarang dah dalam tak mandi, agak dilicin ke apa. Adakah air itu licin atau tidak? Katakan licin. Licin itu diperoleh dengan bagaimana? Menggunakan kulit kita. Kita rasa dengan tangan kita, air tadi licin. Air sabun kan licin. Baik. Kemudian katakan lagi pula, ya, kita bau tempoyak, busuk ke wangi? Kata orang wangi. Ada. Wangi itu diperoleh dengan cara bagaimana? Dengan hidung. Ada orang kata tempoyak bau dia banga. Banga ni sebahagian daripada busuk. Jadi
Ini diperoleh dengan cara macam mana? Diperoleh dengan cara bau. Maka itu dipanggil idrak. Bagi manusia memperdapatkan sesuatu itu berdasarkan kepada alat seperti lidah, kulit, ya, seperti mata, seperti apa lagi, panca indera yang 5. Maka Allah mendapatkannya bagaimana pula? Mengetahui rasa masin tu, mengetahui rasa manis, baunya busuk atau wangi, benda tak nampak. Wangi itu nampak ke? Tak nampak. Busuk nampak? Tak nampak. Yang nampak tempoyak. Bagaimana Allah memperdapatkan ini hakikat wangi, ini hakikat busuk? Dia panggil idrak. Baik. Maka idrak ini sebahagian daripada sifat atau bukan? Itu jadi permasalahan dia. Allah mengetahui. Sebab itu kata ulama, ini sifat dia adalah tidak qadim, dia baharu. Dan sifat idrak ini diletakkan di bawah sifat ilmu. Allah Ta'ala mengetahui ini masin, Allah Ta'ala mengetahui ini busuk. Tetapi kata sebagai ulama, ya Allah tahu dia busuk, tapi bagaimana hakikat busuk itu diperoleh dengan idrak, sifat idrak Allah Ta'ala. Baik, itu dikata khilaf tadi. Baik, terjemahan dia kata, yakni jika ditanyai oleh orang akan dikau, adakah mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla itu akan sifat idrak? Dia ada sifat idrak ke tidak? Akan barang sesuatu yang mawjud, makna sesuatu yang ada, dengan idrak yang qadim lagi azali, itu dengan dapatan perolehan. Apa lagi idrak ni? Yang qadim lagi azali, yang bersifat dengan qidam lagi azali, sama je makna dengan qidam. Atau tiada, makna tidak ada sifat idrak bagi Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang mawjud. Maka jawab olehmu, maka jawab olehmu, iaitu ikhtilaf. Kata ulama, maknanya kata ulama apa dia? Pendapat ulama tidak sependapat. Maknanya ulama tidak sependapat. Masing-masing ada pandangan yang tersendiri. Baik, yaitu ikhtilaf kata ulama, maknanya pendapat ulama tidak sependapat. Tidak sependapat. Artinya sependapatnya sudut mana? Sependapatnya dari sudut untuk tidak sependapat. Tapi bahasa mudah dia, ulama tak sependapat, itu je. Dan tidak sependapat itu ulama bersetuju. Ulama bersetuju karena masing-masing ada hujah. Baik. Dan qaul yang rajih. Qaul yang rajih artinya qaul pendapat. Yang rajih artinya pendapat yang unggul. Daripada pendapat-pendapat yang hebat-hebat ni, dia kata ada pendapat yang lebih mengungguli daripada pendapat yang lain. Maka pendapat yang lain itu dipanggil pendapat yang marjuh, lawan daripada rajih. Oleh kerana itu, pandangan yang rajih ini dikatakan pandangan yang kuatnya. Maka lawan daripada kuat itu lemah. Maka pandangan yang kedua atau pandangan yang lain daripada pandangan ini dikatakan pandangan yang lemah sifatnya. Pandangan yang lemah, yang ini pandangan yang kuat. Mana? Iaitu tawakuf. Itu pandangan yang kuat. Tawakuf, KIV je, kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita serah kepada Allah lah. Kita tak buat keputusan. Ada ke tak ada ke, Allah je yang tahu. Itu lebih selamat. Syekh Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar, iaitu Malikul Fatwa di Mesir. Malikul Fatwa artinya Raja Fatwa. Ketika ditanya di masjid beliau, ketika itu saya hadir. Kebetulan saya sekampung dengan dia di Mesir. Rumah saya dengan rumah dia dekat, di Subra. Ketika sembahyang Jumaat, ada satu orang bertanya, bagaimana kedudukan Aminah bintu Wahab? Hal hiya finnar? Adakah dia dalam neraka? Am fil jannah? Atau dia di dalam surga? Ni Aminah bintu Wahab. Itu mak Nabi. Yang kita baca dalam kitab-kitab mengatakan bahawasanya ibu Nabi SAW menanggung Nur Muhammad SAW yang dipindahkan daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Setelah itu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW.
Dan Nabi SAW sendiri ya disebutkan dalam Al-Quran, wa taqallubuka fis sajidin. Engkau itu wahai Muhammad, taqallub maknanya berbolak-balik, fis sajidin dalam tubuh orang yang sajid, makna sujud kepada Allah. Artinya tidak kafir. Kalau tidak kafir, dia beriman dengan agama apa? Dengan agama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi itu kata sebahagian. Kata sebahagian mengatakan bahawanya mak ayah Nabi ini ahlul fatrah, ketika zaman yang kosong daripada Nabi, maka apa yang dibuat tidak berdosa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab sehingga kami bangkitkan Nabi. Nabi Muhammad tak dibangkitkan lagi, ibu telah pun wafat. Jadi macam mana? Maka tidak berdosa dia. Jadi dalam neraka ke syurga, pasti dalam syurga. Tapi kata Syekh Atiyah Saqar, serahkan kepada Allah Ta'ala. Tawakuflah. Maknanya KIV. Masalah ini jangan diberat-beratkan. Itu kata Syekh Atiyah Saqar. Sehingga engkau tidak ditanya di akhirat besok tentang apa yang pernah engkau kata. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, apa kata dia? Yaitu hatta perkara harus sekalipun tahan lidahmu daripada berkata-kata. Apa kata Nabi? Yaitu amsik lisanan. Amsik lisanak maknanya apa? Amsik iaitu pegang, lisanak lidah kamu. Lidah kamu ni kamu pegang supaya jangan dia bertutur ikut suka dia. Perkara harus sekalipun jangan dibincangkan secara panjang lebar, karena apa yang kamu cakap itu akan dikeluarkan di akhirat besok. Kurang bercakap, kurang ditanya. Banyak cakap, ini banyak tanya. Akan dipersoalkan, mana kamu ambil, mana kamu cakap, kenapa kamu kata begitu? Baik, selamatnya demikian kata ulama tawakuf. Dan kata setengah ulama seperti Qadi ni siapa dia? Qadi Abu Bakar Al-Baqillani nama dia. Sikit lagi. Dan Imam Haramain, Imam dua tanah haram, Mekah Madinah. Ini guru kepada Imam Al-Ghazali. Ini adalah orang yang terkenal bermazhab Syafi'i Asy'ariyah. Apa dia kata? Dan lainnya, yaitu mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla sifat idrak yang qadim. Sebab dia kata idrak itu sifat kamal, sifat kesempurnaan. Memperdapatkan sesuatu itu sifat kesempurnaan. Maka apa kata ta'rif sifat Allah Ta'ala? Kullu kamalin yaliqu bihi subhanahu wa kamalatu la tatanaha. Setiap sifat kesempurnaan itu ada pada Allah. Maka sifat idrak juga sifat kesempurnaan maka ada pada Allah, kata Imam Haramain dan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Baik, sama dengan pendapat Maturidi dan lainnya, yaitu mempunyai, lainnya mana siapa dia? Yaitu ulama Maturidiyah, yaitu mempunyai bagi Allah Azza wa Jalla sifat idrak yang qadim seperti makna sama juga, seperti sama juga dengan sifat sama dan basar daripada sifat ma'ani, dan itu qaul yang dhaif. Ini merupakan qaul yang dhaif. Kalau qaul yang rajihnya bagaimana? Yaitu serah kepada Allah Ta'ala. Tapi jumhur Asy'ariyah mengatakan apa dia? Sifat idrak itu adalah sifat fi'il yang tidak qadim dan bukan azali. Itu kata Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Faidah. Maka idrak itu pendapat suatu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.